الحمد لله القائل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, saya berpesan kepada diri saya dan hadirin jemaah sekalian, marilah kita bersama-sama memperkasakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita mendapat kejayaan di dunia dan akhirat. Khutbah pada hari ini akan membicarakan satu tajuk, yaitu penyatuan dan perpaduan umat. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam konteks masyarakat majmuk di Malaysia, penyatuan dan perpaduan ummah dilihat suatu penyatuan yang menyeluruh tanpa mengira latar belakang agama, bangsa dan budaya demi kestabilan dan keharmonian negara. Dalam proses hidup bermasyarakat, kita tidak dapat lari dari berinteraksi dan bergaul dengan komuniti dan masyarakat yang pelbagai agama dan bangsa. Bahkan ia merupakan satu tanggungjawab akhlak dan kepribadian Muslim untuk berdakwah dan mempromosikan hubungan baik pada yang bukan Islam. Hadis daripada Sa'ad bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ketika mengutuskannya ke Khaybar dan memerintahkannya menyeru orang-orang Yahudi kepada ajaran Islam. Wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min an yakuna laka humrun na'am. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, demi Allah, sesungguhnya Allah memberi hidayah kepada seorang lelaki melalui tanganmu adalah lebih baik bagi kamu daripada unta merah, yakni harta yang paling berharga pada waktu tersebut. Ini juga bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang telah dibacakan pada awal khutbah tadi, yang bermaksud, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian daripada kalangan lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kalian dalam pelbagai bangsa dan bersuku-suku, supaya kalian saling berkenal-kenalan dan beramah mesra di antara satu sama lain. Sesungguhnya semulia-mulia manusia dalam kalangan kalian di sisi Allah ialah orang yang lebih bertakwa antara kalian, bukan yang lebih dari sudut keturunan atau bangsa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya akan keadaan amalan kamu. Antara intipati hikmah kandungan surah Al-Hujurat ayat 13 tadi ialah Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia di atas muka bumi ini terdiri daripada pelbagai kaum dan keturunan serta menganut pelbagai agama dan budaya. Justru dalam kehidupan masyarakat kita tidak perlu membezakan seorang kerana berlainan agama dan bangsa. Allah menciptakan manusia berbeza-beza agar kita saling kenal mengenal dan saling menghargai antara satu sama lain. Bahkan kita dilarang untuk membenci, menghina dan mengemburkan kata-kata kesat terhadap orang lain kerana alasan berbeza agama dan bangsa.
Hadirin sekalian, sejarah pembentukan negara Madinah membuktikan bahawa Islam berjaya mengurus masyarakat majmuk sehingga membawa kekuatan kepada Madinah. Perbezaan agama, kepercayaan, warna kulit, suku kaum, adat dasar dan budaya dapat ditangani dengan bijaksana oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selaku ketua negara telah menggubal piagam Madinah yang bertujuan membina hubungan baik dalam masyarakat majmuk yang terdiri daripada berbagai kaum, suku dan puak, seperti kaum Arab terdiri pada suku Aus dan Khazraj yang merupakan imigran dari Arab Selatan serta suku Arab lain pula menetap di Madinah. Namun begitu, tidak dinafikan kadangkala dalam setiap perhubungan dan urusan kehidupan wujud sifat perbezaan terhadap sesuatu perkara atau isu. Lebih-lebih lagi melibatkan perbezaan ideologi. Seterusnya boleh mencetuskan dan mengheret kita ke lembah perselisihan dan perkauman sempit tanpa kesudahan. Oleh itu, perbezaan ideologi perlu diurus dengan baik dan lebih matang agar tidak berlaku permusuhan dan ketegangan kaum dalam masyarakat setempat. Oleh itu, marilah kita kembali kepada penyatuan dan perpaduan ummah demi kelangsungan pembangunan modal insan di negara kita dapat diperkukuhkan. Begitu juga dalam mengukuhkan perpaduan pelbagai bangsa di negara kita. Sinira mentaliti fahaman perkauman sempit perlu dikikis dan dihindarkan dalam kerangka masyarakat majmuk Malaysia. Ini kerana situasi ini merugikan negara dan generasi akan datang. Asas kestabilan dan kemakmuran negara perlu disemai agar pembentukan negara jauh dari perpecahan yang membawa kepada kelemahan tadbir urus negara. Oleh itu, pimpinan umat perlu mencari ramuan terbaik untuk terus menonjolkan agenda kebersamaan dan kesatuan umat. Acuan ini dapat dilihat dengan pembentukan negara Madinah terdiri daripada kepelbagaian masyarakat majmuk yang memerlukan sebuah kontrak sosial untuk membina hubungan yang baik dalam masyarakat. Oleh itu, baginda sallallahu alaihi wasallam menggariskan beberapa perkara yang perlu diberi keutamaan dengan hak dan tanggungjawab masyarakat Islam serta penduduk tempatan Madinah. Bersepahaman dengan masyarakat bukan Islam, terutama kaum Yahudi, dan penyusunan sistem politik. Semua itu bermula dari hari usaha ke arah kesatuan ummah perlu disemai dan dibajai bagi membina semangat masyarakat majmuk yang harmoni. Namun begitu, pada asasnya tidak dinafikan terdapat jalan sukar penuh onak dan duri dalam usaha untuk membangunkan agenda penyatuan dan perpaduan umat. Penyelesaiannya dapat dilihat dengan usaha tolak ansur dan mengambil kira pertimbangan situasi semasa untuk mencari jalan penyelesaian terbaik kepada kemelut yang melanda umat pada hari ini. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah bersama-sama kita memperkasakan agenda penyatuan dan perpaduan ummah dengan mencari titik permulaan dan persamaan dalam isu-isu yang boleh mencetuskan kepada perselisihan demi menjaga kestabilan dan keharmonian negara. Mudah-mudahan hasrat kesatuan ummah ini akan menjadi benteng yang utuh bagi mempertabatkan kebersamaan dan kemakmuran, lantas mengangkat negara ke suatu tahap pencapaian yang lebih tinggi. Penyatuan dan perpaduan umat ini menjadi kesinambungan misi utama dakwah yang diperjuangkan oleh Rasulullah SAW ketika berada di Madinah. Kejayaan Rasulullah SAW membangunkan negara Madinah yang mempunyai masyarakat majmuk merupakan peristiwa yang bersejarah dan menjadi model insan bangkitan ummah dalam sejarah perkembangan ketamodernan Islam. Usaha yang dijalankan oleh Rasulullah SAW bukanlah suatu usaha yang mudah. Ia memerlukan pengorbanan dan kesungguhan jiwa, saling bertoleransi dan memupuk sifat sabar yang tinggi, biarpun hasil kemakmuran dan keharmoniannya dapat dilihat 1000 tahun lagi. Perlu kita ketahui bahawa perpaduan yang berunsurkan kezaliman
adalah salah dan haram di sisi ajaran Islam. Sebaliknya perpaduan dan kerjasama atas dasar kebaikan, islah dan keadilan untuk kestabilan negara adalah yang perlu diusahakan. Sudah tentu kesan penyatuan dan perpaduan umat ini sangat besar kepada masyarakat dan umat. Ia menjadi inspirasi dan kekuatan dalam jati diri kehidupan individu dan komuniti serta dapat menyemai perpaduan dan keharmonian negara. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kesimpulan yang dapat diambil daripada khutbah ini ialah Islam adalah agama yang mengajak kepada penyatuan dan perpaduan ummah meskipun berbeza agama, fahaman dan budaya. Para pemimpin hendaklah bertanggungjawab memastikan penyatuan dan perpaduan ummah terlaksana dan terpelihara. Negara akan menjadi kucak kacir hingga musnah dan hancur sekiranya tiada lagi perpaduan dan penyatuan ummah terlaksana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum tabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Yang bermaksud Allah tidak melarang daripada berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu dengan agama kamu dan tidak mengeluarkan kamu daripada kampung halaman kamu. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil. Surah Al-Mumtahanah ayat 8. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur